Saya yang Saifullah Osman ataupun Rara, adun dari Ketari Pahang. Kami ini adalah jelajah kedua. Jelajah pertama kami Angkatan Muda Harapan bermula di Kelantan. Kemudian 2 minggu selepas itu kami datang ke Terengganu pada hari ini. Seperti kata kawan-kawan saya tadi, tujuan jelajah ini dibuat adalah untuk kami mendekati masyarakat di negeri Terengganu ini untuk kita memahami, untuk kita mengambil tahu, untuk kita dengar apa masalah isu tempatan di negeri Terengganu ini. Apa yang perlu kami bantu, apa yang perlu kita perjuangkan, apa yang kita perlu angkat ke peringkat nasional. Kerana kita semua sedar pilihan raya umum akan tiba tidak lama lagi. Mungkin bulan depan, tahun ataupun 2 bulan, 3 bulan, tak lama lagi. Dan inilah masanya untuk Angkatan Muda Harapan bergerak, bekerja, berkhidmat kepada masyarakat. Kami nak bertemu dengan semua orang ini supaya kami tahu ada masalah yang belum selesai, supaya kami tahu ada masalah yang perlu diangkat, supaya kami tahu ada kerja-kerja yang perlu kami buat untuk memastikan isu-isu yang sering dibawa. Kita sering dengar isu masalah kekurangan pekerjaan, isu masalah gaji yang masih tidak, gaji yang tak bermaruah, isu tentang perumahan yang masih lagi menjadi isu yang sering diperkatakan, isu tentang kesihatan, pendidikan. Ini isu-isu ini sering diperkatakan oleh semua pihak. Dan kita mahu setiap kali kita bercakap tentang isu-isu ini, kita pastikan pada PRU akan datang, dalam manifesto kita, kita akan bawa dan kita dapat selesaikan dan kita dapat janji itu ditunaikan. Kita nak janji kita kali ini dapat ditunaikan. Bukan orang kata janji hanya sekadar janji, tapi janji yang boleh dibuat, yang boleh disampaikan kepada masyarakat Malaysia khususnya. Saudara dan saudari, ibu ayah, abang kakak semua. Tadi saya dengar Pak Cik daripada Hulu Selangor, Hulu Terengganu. Kemudian ada saudara daripada Besut dan sebagainya. Saya sangat bersetuju dengan apa yang telah diperkatakan. Kita daripada Pakatan Harapan ini, kita perlu bersama kukuh. Biar orang luar nampak kita ni kuat. Biar orang luar nampak kita ni tidak boleh lagi dianak-anakkan. Lagi-lagi kami daripada anak muda ini. Kita perlu bersama, kita tolak lagi. Kita tolak. Kalau nak berbalah-balah, kita bukan seperti PAS, kita bukan seperti UMNO. Kita tak nak berbalah lagi, tapi kita nak bekerja. Kita nak berkhidmat. Kita nak tunjukkan bahawa kita boleh buktikan sesuatu kepada rakyat Malaysia. Dan kami sebagai Angkatan Muda Harapan, kami nak buktikan bukan sekadar berkata-kata, tapi kami nak buktikan dengan kerja. Dan saya sangat bersetuju, inilah masanya. Apa yang kita nak buat untuk negeri Terengganu. Sebelum ini di Kelantan, kita dengar dengan masalah yang banyak seperti isu air yang tak pernah selesai, isu pembalakan, isu tiada peluang pekerjaan dan sebagainya. Sama juga saya rasa di Terengganu. Mungkin orang-orang di Kuala Terengganu, mereka rasa mereka kuranglah rasa susahnya. Mungkin selesa sedikit. Tetapi apa nasib mereka yang di Hulu Terengganu? Apa nasib mereka di Hulu Besut dan sebagainya? Betul, mereka masih ada yang tidak cukup makan. Mereka yang masih lagi perlu fikir apa yang nak dibuat, apa yang nak dimakan pada malam ini. Nasib-nasib mereka ini yang perlu kita ketengahkan. Nasib-nasib mereka ini yang perlu kita angkat dan bawa. Sebab itu saya sangat bersetuju sebagai Angkatan Muda Harapan, sebagai anak-anak muda, kita perlu fokus pada kawasan luar bandar. Anak-anak kampung ini perlu kita dengar. Anak-anak kampung ini perlu kita bantu mereka. Kawasan saya ada Felda, ada kampung. Dan saya sedar ini masalah kita di Pakatan Harapan juga kerana kita kurang di kawasan pendalaman. Dan saya berjanji untuk kali ini kita perlu bekerja keras untuk kawasan kampung, untuk kawasan luar pendalaman ini, kerana inilah dia mereka-mereka yang perlu kita bantu dan mereka kita perlu bawa keluar. Kerana kalau tidak, mereka tak akan ambil tahu pun apa yang sedang berada hari ini. Kalau di Kuala Lumpur, mereka bergaduh dengan isu pengangkutan awam yang tidak efisien, masalah LRT yang lambat dan sebagainya. Mereka tak ambil tahu, mereka yang duduk di Hulu Terengganu, mereka tak tahu pun pasal LRT dan sebagainya. Betul tak? Tapi kita banyak bicara tentang masalah-masalah yang di bandar sahaja. Kita kadang-kadang, saya akui, kita terlupa mereka-mereka ini yang tinggal di pendalaman dan sebagainya. Jadi saya sangat berharap anak-anak muda daripada Angkatan Harapan, dan saya sangat berharap penyokong-penyokong kita
akan membantu untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar bandar tentang masalah-masalah yang berlaku dalam negara hari ini. Tentang isu rasuah yang sedang ketara, tentang isu ketirisan wang yang sedang melanda, tentang masalah ekonomi yang semakin teruk, tentang isu kehidupan anak-anak muda yang semakin terabai. Kalau kita lihat isu Rosmah, ada orang kata kesianlah orang tua ni, dia bersalah. Najib dah masuk penjara. Alah kesianlah Najib, dia dulu Perdana Menteri. Kesianlah dia dulu banyak tolong. Kena kesian apa? Dia bagi Pak Cik BRIM RM500, dia ambil RM5 bilion. Nak kesian ke dengan orang macam tu? Rosmah Mansor, dia tak bekerja, dia hanya isteri kepada Perdana Menteri. Tetapi dia rasuah yang sangat besar. Dia ambil rasuah daripada projek solar sekolah anak-anak di pendalaman Sarawak. Perlu kasihan ke dengan orang macam tu? Dia ambil rasuah beratus juta ringgit. Sedangkan anak di pendalaman Sarawak tak ada elektrik pun nak belajar. Perlu kasihan ke kita kepada orang seperti itu? Tapi saya yakin orang di hadapan saya ini sedar kita tak perlu kasihan kepada UMNO Barisan Nasional. Tetapi mereka yang duduk di rumah, mereka yang masih di pendalaman, mereka yang di kampung, mereka tak tahu tentang isu ini. Mereka tak jelas. Jadi inilah tugas kita untuk buat sesi penerangan kepada mereka. Inilah tanggungjawab kita bersama. Tak kira anak muda, orang tua, wanita. Tapi kalau kita tahu isu ini jelas, kita kena terangkan kepada mereka satu persatu. Kita kena bagi mereka faham kenapa kita perlu tolak UMNO Barisan Nasional. Kenapa kita perlu tolak PAS. PAS cakap untuk PRU akan datang, undilah PAS. Biar PAS jadi kerajaan. Ini munafik. Dia munafik. Kenapa saya cakap dia munafik? Kenapa saya cakap PAS munafik? Kerana bila Perikatan Nasional jadi kerajaan, dia juga jadi menteri, betul? Sekarang Barisan Nasional, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia juga dalam kerajaan kabinet mereka. Mereka kerajaan sekarang. Nak jadi kerajaan apa lagi? Kamu jadi kerajaan, tapi kamu menyokong orang yang rasuah. Kamu menyokong orang yang sangat korup. Kamu menyokong mereka-mereka ini yang merampas hak rakyat. Ini ke PAS yang kita mahu? Ini ke tidak? Kita tak nak orang-orang yang munafik yang hanya menjual agama semata-mata. Kononnya kata DAP ini parti Cina. DAP ini hanyalah nak menjaga orang Cina sahaja. DAP ini tak ada orang Melayu ni. Orang Melayu kat depan kamu. Ini daripada DAP. Ini kami daripada parti DAP, Parti Rakyat Malaysia, yang kami menjaga semua kaum, agama, budaya. Kami menjaga mereka yang ditindas oleh kerajaan. Dan kalau kita lihat kerajaan PAS hari ini di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, kononnya mereka terlalu selesa, kononnya terlalu banyak sokongan terhadap mereka. Jadi saya nak pastikan rakyat di Terengganu pada kali ini, kita jangan biarkan keselesaan mereka ini berlanjutan dengan lama. Kita kasih ajar mereka kali ini. Kita ajar PAS bahawa cukuplah. Cukup dengan jual agama kamu. Kamu perlu sedar, kamu itu terlalu munafik untuk rakyat Malaysia. Kamu perlu sedar bahawa kalau kamu betul-betul nak menjaga kebajikan rakyat, sudah lama isu air di negeri Kelantan sudah selesai. Kalau kamu betul-betul nak menjaga kebajikan rakyat di Terengganu, sudah lama isu penagih dadah di negeri Terengganu ini selesai. Pak Cik Makcik tahu tak di negeri Terengganu ni, penagih dadah paling tinggi. Anak-anak muda ini. Sebab apa mereka menagih dadah? Sebab mereka tak ada peluang pekerjaan. Mereka tak ada kerja. Mereka tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak buat apa, mereka menagih dadah. Isap batu. Itu je lah mereka boleh buat. Isap gam. Ketum. Ini yang berlaku. Nampak macam seronok. Tapi inilah yang merosakkan anak muda kita, yang merosakkan masa depan negara kita. Ia juga bersangkut paut. Bila dah bercangkit dengan isu dadah, berjangkit dengan masalah sosial. Kalau kita lihat masalah sosial mana yang paling tinggi di negeri mana? Di negeri Kelantan. Negeri yang orang kata lindungan Kaabah. Negeri ulama. Serambi Mekah. Tetapi masalah sosial paling tinggi datangnya dari negeri Kelantan. Dan itulah kita perlu lihat. Kalau kerajaan itu daripada PAS benar-benar adalah kerajaan yang hanya untuk rakyat, tetapi tidak.
Mereka hanyalah kerajaan yang hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri, yang hanya fikirkan poket mereka sendiri, yang hanya memikirkan kuasa mereka sendiri. Jadi saya harap mereka yang menonton, mereka yang berhadir di hadapan saya pada hari ini, sedarlah bahawa kerajaan daripada Barisan Nasional ini, kerajaan daripada PAS ini, kita perlu tolak dan kita perlu jatuhkan pada PRU akan datang. Boleh? Tolong, saya merayu kepada orang Terengganu, saya merayu kepada orang Malaysia, saya merayu kepada mereka daripada hari ini. Tolong kami untuk Pakatan Harapan, tolong kami untuk pastikan mereka yang korup, mereka yang rasuah, mereka yang tidak menjaga kebajikan rakyat, kita buang jauh-jauh. Sebelum ini sudah kita buang kata-kata yang melompat, kata-kata yang pentingkan kuasa. Kita sudah ada akta anti lompat parti. Sekarang untuk PRU akan datang, rakyat perlu kembali, rakyat perlu keluar mengundi, rakyat perlu bangkit semula. Kami merayu kepada rakyat di luar sana. Inilah masanya untuk rakyat buktikan. Cukup kita kecewa, cukup kita marah, kita buktikan pada PRU akan datang, kita beri peluang kepada Pakatan Harapan sekali lagi dan kita ambil Terengganu. Boleh? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.